Selamat lemai serta selamat bertemu baru pendengar. Dia tahu kita benong mendiang siaran Radio Free Sarawak di tabur kami dengar online ba www.radiofreesarawak.org. Siaran Tok Megak tahu didengar ba semua platform media baru baka Facebook, TikTok, Instagram serta ba WhatsApp grup Megak. Balap pendengar tahu bertelefon ngagai kami ba 013 551 5219. Aku nandok ya baru pentingah bak 013 551 5219. Kita tahu di interview kami tentang nama aja isu ya ke bisik kait ngau menua kita Malaysia, kelebih lagi tentang negeri kita Sarawak. Kita megak tahu nganjuk audio video ngagai kami dengan platform yang disebut aku tadi, Facebook Radio Free Sarawak, TikTok, Instagram serta WhatsApp. Jadi lemai itu aku Stanley Rentap, kami di Radio Free Sarawak sigi bisik bersiaran nintiang hari nyak metarik kita tahu ngelawak ngagai semua media tak ke platform media baru bala kami di Radio Free Sarawak dekat ngengkah ke konten-konten terbaru yang tentu bisa berguna nambah ke penemu kita. Ya, terima kasih ngagai menjadi kita sendiri rental. Lalu temu baru kita minggu ke baru tu pendengar semua dalam program Radio Free Sarawak. Lalu pihak megak beri selamat Hari Raya Aidilfitri ngagai semua belum menyari kita ke beragama Islam menyambut Hari Raya Sidai ke Sarito. Ya, selamat Raya hari kami buat Radio Free Sarawak. Ya, jadi pendengar semua bakal selama aku mai kengau dekat mic kita mendiang ke rintai program ya ke dudungkup ke Sarito. Jadi kerubah tu lagi pendengar semua kita dekat ingat ke ranau ke kerubah ya bergulai ngau temuai ianya yang berhormat Lee Boon Chee ke kalanya di ke Sapit Menteri Pengerai Malaysia. Jadi tu berkenaan ke pasal My Sejahtera ya, dia tu tidak ke dalam ya ke dalam ke perintah ianya My Sejahtera nak dintu di utama kage nanti kita datang ke premis beli ke barang tang tajak pihak nya ukai cara ke cukup keman munyi ke YB Lee Boon Chee My Sejahtera tu patut diperjalai ke nyentuh ke ngagai amat pandemik ya atau ke kes ke makin kurang tak ke kosong COVID menua Malaysia. Jadi langkan kenya lagi pendengar semua dia kita akan dengar ke sikuda YB inya YB Lee Chien Chung. Jadi sekali itu berkenaan ke pasal pemayuh manusia ke udah kalau gagal hati ke udah mengeluar ke duit EPF ke RM10,000 hari simpanan KWSP sedaya yang daripada YB Lee mayuh amat manusia tu tariknya berbeli ke barang kemas ngau bersupi yang besar ya kena duit tarik jadi berkenai ke pasal masa depan simpanan ke masa tua ialah. Jadi kita ingat kerana bergulai dengan YB Lee Chien Chung ke bisik mantau perkara tu sekumbang manusia mayuh udah diberi atau ke udah diberi pemenal hari Menteri Besar Malaysia mengeluar ke duit simpanan rimpu ianya RM10,000 one off. Jadi nak kena penghujung program kita buka kelma itu pendengar semua kita ingat kerana bergulai dengan Siti Lapu hari menjadi kita Jimmy hari Menua Mary jadi itu berkenaan ke hari balaya ke bisik pulai kerja Tasya hari menua Indonesia Jakarta lebih mai terengkah ba Kuala Lumpur International Airport dia sedaya dipinta ngetes air liur sedaya tang diasuh berbayar dipejal berbayar RM100 siko. Mayuannya pendengar semua. Jadi lagi kita dengar ke lapor tu bergulai jadi kita Jimmy ya ke nak ba program penuh dia. Ya jadi lebih kurang punya rintai program kita bakal kelemai itu pendengar semua. Jadi kena kita teruskan program kita. Kita dengar kerana cuba ya bergulai dengan YB Lee Boon Chee kena muka ke program kita bakal kelemai itu lalu sama mendengar ke program Radio Free Sarawak. Tidak perlu imbas My Sejahtera untuk masuk premis. Imbasan kod QR menggunakan aplikasi My Sejahtera sebagai prosedur operasi standard SOP. Daftar masuk ke premis tidak lagi diwajibkan berkuat kuasa 1 Mei. Demikian diumumkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun, beliau berkata pengurusan premis hendaklah menyemak status risiko
individu yang akan memasuki premis untuk memastikan mereka dengan status high risk, iaitu kes positif COVID-19 dan yang diberi arahan Perintah Pengawasan dan Pemantauan HSO tidak dibenarkan masuk ke premis tersebut. Dalam sidang media bagi mengumumkan kelonggaran langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 selaras dengan fasa peralihan ke endemik, Khairy berkata kemasukan individu ke mana-mana premis adalah dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi mereka. Jadi saudara, Menteri Kesihatan telah mengumumkan bahawa negara kita telah beralih ke fasa endemik, tetapi di peringkat dunia, di peringkat global, WHO belum lagi mengumumkan fasa endemik. Jadi untuk itu kita bersama dengan mantan Timbalan Menteri Kesihatan YB Lee Boon Chye, kita nak tahu adakah langkah untuk tidak mewajibkan penggunaan pelitup muka di luar bangunan ini langkah yang bijak, dan adakah tidak perlu lagi mengimbas kod MySejahtera itu langkah yang bijak juga. Kita dengar pandangan YB Lee. Pertama, berkenaan pelitup muka, memang satu tindakan yang bijak lah, sebab kita dalam fasa ke arah endemik. Jadi usaha untuk melonggarkan SOP itu mesti berterusan dengan tidak memaksa pelitup muka di kawasan lapang. Ini satu tindakan pertama. Dan seterusnya, sekiranya tidak ada peningkatan kes, mungkin pelitup muka itu boleh tidak diwajibkan sepenuhnya. Ini satu tindakan yang bijak lah. Cuma untuk check-in scanning MySejahtera, saya rasa patutnya KKM kekalkan scanning tersebut sebab pandemik masih berlangsung. Walaupun kes sedang menurun, tetapi kita mesti berwaspada berkenaan dengan kemungkinan varian yang baru. Dan sekiranya ada varian yang baru dan kita telah berhentikan scanning MySejahtera, jadi apabila kes itu meningkat, kita respon time untuk mengatasi pandemik akan terjejas tanpa kegunaan aplikasi MySejahtera. Saya rasa lebih baik kita kekalkan penggunaan MySejahtera sehingga WHO umumkan pandemik telah berlalu. Baik. Petunjuk global, Wabi? Okay. Apa petunjuk global daripada WHO? Adakah kita ada trend menurun COVID ni? Masih dalam kedudukan pandemik. Sekiranya WHO masih isytiharkan itu pandemik, ini bermakna masih ada banyak kes yang transmisi yang berlaku di seluruh dunia dan masih ada risiko varian yang baru akan muncul bila-bila masa. Ya. Berkaitan dengan tidak lagi wajib membuat ujian saringan di pintu-pintu masuk utama negara, khususnya di airport. Untuk scanning untuk lapangan terbang inilah sepatutnya apabila kita masih menangani sepatutnya SOP yang untuk pengembara masih ada satu tracking system yang boleh yang keluar, yang masuk dari luar. Demikian pandangan YB Lee. Minta maaf kepada YB Lee dan juga pendengar sekalian kerana talian tidak begitu memuaskan. Kita faham apa yang YB Lee cuba nak sampaikan, iaitu harus ada satu sistem untuk memantau keluar masuk rakyat ke negara ini ataupun keluar negara supaya kita dapat mengesan sekiranya mereka membawa masuk ataupun membawa keluar virus COVID ke negara ini. Dengan itu kita ada data yang lengkap dan dengan demikian maka pihak berkuasa kesihatan dapat menyediakan langkah-langkah keselamatan yang wajar untuk melindungi
negara kita daripada ancaman COVID-19. Baiklah saudara, selamat Hari Raya kepada penganut agama Islam di Malaysia. Kita mendoakan agar Hari Raya yang disambut meriah dan sederhana di seluruh negara akan memberi keberkatan kepada kita semua. Dan kami warga kerja Radio Free Sarawak menyusun 10 jari memohon maaf serta mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Audio Jungle. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, para pendengar sekalian, sekali lagi ya saudara bersama saya ialah YB Lee Chen Chung, YB Adun Semambu ya. Terlebih dahulu kita maklumkan YB ya. Halo YB. Halo, selamat pagi. Ya, YB mengenai statement dikeluarkan YB iaitu tentang pengeluaran 10K ya APF tahun ini. Ya. So YB, apakah impaknya kepada warga yang mengeluarkan 10K daripada APF mereka ini untuk masa depan mereka? Saya nampak sebelum tu kalau impak kepada orang yang perlukan, saya rasa memang mereka dapat meringankan beban mereka lah. Kemudian kepada peniaga-peniaga, kita juga dapat lihat beberapa hari ini ada momentum untuk membeli belah. Jadi di banyak tempat, pusat membeli belah ke, di tempat untuk beli emas, saya nampak memang ramai orang. Jadi ada impak yang dari segi kebaikan tu ada impaknya. Cuma kalau untuk pengeluar-pengeluar lah KWSP, apa yang dibimbangkan adalah mereka mungkin telah pun menghabiskan simpanan mereka untuk persaraan untuk jangka masa panjang. Jadi kita dapat tahu statistik KWSP adalah lebih kurang separuh daripada pencarum. Mereka hanya ada kurang daripada RM10,000 dalam akaun mereka. Jadi kalau harapkan RM10,000 ni dapat menampung persaraan mereka, saya rasa memang mustahil lah dengan harga barang naik dan semua tu. Jadi ini agak membimbangkan kerana dengan pengeluaran sebegini, kerajaan sebenarnya telah pun menggadaikanlah persaraan ataupun masa depan pekerja-pekerja kita untuk persaraan mereka. Ya, kita dengar banyak yang beli emas apakah itu untuk investment atau apa ni YB? Dikatakan untuk investment, cuma emas ni kalau berbanding dengan simpanan dalam KWSP, memang bukan satu pengganti yang baik lah, ataupun bukan satu alat yang boleh memberikan pulangan yang baik dalam jangka masa yang panjang. Ianya cuma dapat dilihat lah, sebab KWSP kita tak dapat lihat. Tapi emas tu boleh lihat, boleh sentuh, ya. Boleh, kalau nak tidur dengan emas pun boleh kan. Jadi itu perbezaannya. So apakah pandangan atau suggestion ataupun show ya daripada YB kepada mereka yang belum lagi yang sudah mengeluarkan 10K dan belum lagi diguna wang itu? Saya rasa kena menguruskan simpanan itu dengan baik. Kita tidak boleh membuat kesimpulan bahawa semuanya tidak perlukan wang itu. Jadi ada option ini. Cuma pesanan saya kepada yang lain adalah kena uruskan dengan baik lah. Uruskan kewangan anda dengan baik. So, apakah cadangan YB kepada kerajaan untuk masa depan? Kena ada dasar lah. Kena ada dasar untuk warga emas kita. Sebab dalam masa akan datang, sudah pasti kita dapat jangka masa depan mereka untuk pencen, untuk persaraan memang semakin mencabar. Dan kerajaan harusnya mengambil sikap dan juga langkah yang segera untuk menyediakan mereka lah dengan persaraan. Contohnya patut sediakan pusat komuniti warga emas dalam masa terdekat secepat mungkin. Dan perlu ada disiapkan makanan lah yang munasabah, yang berkhasiat dengan harga yang munasabah supaya dapat merendahkan kos pencen mereka. Dan di samping itu, dari segi kecergasan minda dan juga dari segi emosi mereka,
harus juga ada perubatan contohnya, ya, yang rendah, yang percuma. Kemudian perlu banyakkan program-program aktiviti di pusat komuniti tersebut supaya warga emas kita dapat mengisi kelapangan mereka dan ada satu persaraan ataupun kita kata pencen yang selesa, yang bermaruah, ya, dan satu hidup yang bermakna. So, ada tak pihak YB membuat analisis yang di mana mereka telah pemeluar 10K itu? Macam mana, ada tak isu-isu yang mana mereka mengguna pakai duit ini dengan cara berhemat? Memang saya harap mereka gunakan secara berhemah. Cuma kita susah nak buat anggapan sebab setiap orang berbelanjaan, corak mereka, cara mereka berlainan. Jadi pesanan saya adalah jangan lupalah anda perlukan wang itu selepas pencen, selepas bersara. Jangan harapkan anak-anak untuk menjaga anda sebab itu pun mungkin tidak boleh bergantung sangatlah. Anak-anak kita berhadapan dengan kos hidup yang tinggi. Mereka juga ada anak-anak mereka yang perlu pembiayaan. Para pendengar, betul tadi penjelasan daripada Yang Berhormat Lee Chen Chung Adun Semambuk mengenai pengeluaran duit EPF sebanyak 10,000. So macam mana penggunaan yang harus yang harus bijak, yang harus berhikmah lah untuk masa depan. So dengan itu kami di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada YB. Okey, sama. Okay, thank you. Jumpa lagi. Ya, tapi pasal ngagai pendengar semua ke benar-benar ke program Radio Free Sarawak. Jadi randau kita ke peduli bakal kelemah itu pendengar semua. Kita dekat ingat ke serebana hari menjadi kita Jimmy hari menomiri. Jadi ia dekat kursi ke penusah belaka pembelayan ya ke bisi pulai ke Jatasia hari menua Jakarta Indonesia pulai ke Malaysia. Jadi datai sudah menua Kuala Lumpur. Biar sudah ia dipinta ngeciak ngena pasal COVID tu tadi kena ILO tang berbayar ke rimpu RM100. Jadi berkenaan ke perkara tu aram kita dengar ke randau ku boleh menjadi kita Jimmy ke bisi ngelapor berkenaan ke perkara tu. Jadi Jimmy ngawet tu terus ke ngelapor rinuan dia. Ya, selamat lemai ngagai semua bala peninga. Beri besar terima kasih maga ngagai pengeluar program Radio Free Sarawak tu laba kemeri peluang kita mantai ke isu ke bisi kaitan siko-siko kita mensia ke kelebih lagi kita rakyat Sarawak mah. Jadi bisi duit isu ke baik ku perhati ke bala peninga semua harap ke penerang isu tu lagi bala sida pengeluar Radio Free Sarawak boleh agak nulung forward tu ngagai jabatan tau ke kementerian yang berkenaan lah. Jadi isu tu sampai lama, isu pertama tu sampai lama lah kira dalam takah 2 hari tu tadi. Jadi isu kedua tu kira jadi pagi tadi aku ambil kena masa kita semua isu kemarin tu lama lah. Ianya tentang isu bala kita rakyat Sarawak ke gawak Ketasia. Kira ke hari luar negara tu tadi kena ya. Jadi sidak tu tadi laba ke gawak menua Tasia Indonesia din jadi sidak pulai laban ke kira habis pengawaknya tadi. Pulai sebedau sira pulai tadi nya hari Indonesia din tadi sidak nan segi udah di swab test PCR lah. PCR-nya kira ke tanya tadi nan segi compulsory punya tadi labagari luar negara niti validity nan segi 3 hari tes PCR setiap psiko individunya tadi berbayar mesti dah antaranya nan segi amat nan segi betul tam terengkah mesti dah SRI-nya tadi ba airport Kuala Lumpur din datai din jadi sida ba Kuala Lumpur din ba airport Kuala Lumpur din madah ke wajib sida ya saliva test
selibat tesnya tadi ukai PCR-nya kira ke ukai kereta hidung lah, ngambil air liur aja. Sampel air liur lah, saliva test punya kurang. Jadi sida disuruh sida ke Kuala Lumpur yang tadi, airport Kuala Lumpur yang tadi berbayar 100 siko. Laban ngambil saliva testnya. Jadi bisa lah sida tu ke nemu nya tadi ukai madah nemu lah laban sida ke nan segi medak ba media sosialnya tadi nak perlu lagi laban belit laban sida udah di tes PCR dari sebenarnya sudah berangkat dari Indonesia tadi. Kira lagi belit 3 hari. Jadi sawut sida ke ba airport Kuala Lumpurnya tu wajib laban dari kerajaan Malaysia ko ya. Mesti kak, ya ngambil saliva test tadi. Air liur aja, nya culiak badilah aja air liurnya, testnya tadi. Bayar 100. Laban kenan segi kapulai. Enggak ke sida mayu leman, tapi sida ya kita tanya-tanya. Nama guna ngambilnya lagi, sedang lagi belit, kena artinya tanya sida tadi. Dia masuk saya baik Sarawak itu tadi, lapangan terbang Sarawak itu, nah daiguran nanya pasal tanya semuanya. Keni ke Kuala Lumpur din. Nyo mesti gak wajib gak kurang dia medal banyak arahan dari kerajaan Malaysia ko sida ya. Nya tadi ukai erti ndak bayar mar bayar 100 siko nya. Pia ya. Nanti hari siko oleh 100 nya 20 30 iko nya ada berapanya. Nanti nang segi beli armato test kit nyempo baru ga 7 ringgit lebih nya sama jako. Pia arti ya. Nya tadi merek sida kira kanya no nantu puasa tim tadi. Bala kita ke gawak pemenua tasiatnya. Rakyat tes Sarawak lah. Sida kapulai dari ke menua Sarawak tu. Terengkah Kuala Lumpur. Mesti kan agak saliva tes kan sida. Walaupun sida ABC validity udah PCR test 3 hari. Ya, terima kasih ngagai menjadi kita Jimmy. Tadi peningkat semua kita ninga ke siku hari kaban Jimmy itu tadi. Ia ke bisa ngasai nak adil mah. Sida ke kena perkara terbuh maya pulai di Indonesia. Lalu sudah sangkai penyangkai airport KLIA. Lalu kita ingat ke serebana hari siku hari Mensia Mayuh ke kena berbayar RM100 tu ya. Okey, ketuk ya. Kami pun flight dari Jakarta ngagai KL, transit KL and then direct ke Miri. So sebenarnya kami fly dari Jakarta tadi kena PCR. So, kena PCR, temuku kami pun PCR-nya valid maximum 72 hours, minimum 48 hours. So, datai Pak KL, transit, upon check-in MS pun counter, kami dipinta sida check-in counternya antigen test. So, produce lah kami pun PCR ke Pak Jakarta yang tadi. Sida yang ada. Perlu ngadu baru antigen test. Labannya ke hari Jakartanya tadi nak valid. So by hook or by crook kami paksa gak ngadu antigen gak bayar RM100 saliva testnya aja RM100 baru kami dibenarkan untuk check in flight kami ke final destination ngagai Miri. Tapi final yang tadi datai kami Miri nadai pun sida KKM, sida rela, sida immigration nanya kami info antigennya. Just travel macam biasa aja kami. Yang anda tadi peningkat semua kena kunjung ke program Radio Free Sarawak kita yang ke kolom itu. Terima kasih hanya guys semua kita ke seluruh yang ke Radio Free Sarawak. Ngatu aku Mike Ngau ngari kami sebuat hari konti Radio Free Sarawak setelah rentap ngau ibu lenti dekat meri sama bersara lalu kita bertemu baru pergilah laman 9 Radio Free Sarawak semua tak berjaku mupok kami bye bye.